We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita menyambung pengajian kita pada pagi ini, kitab Tanbihul Ghafilin, wa qala musannifu fi daraini amin, muka surat 329, hadis Abu Ubaidah Al-As'adi. Abu Ubaidah Al-As'adi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ushriba qalbuhu hubbad dunya perkataan iltata ini saya, tuan-tuan tolong letak baris dia jatuh. Hubbad dunya, alif ada baris kasrah di bawah kan, ada baris bawah. Lepas tu ada huruf lam. Lam itu berbaris sukun, baris mati. Iltata. Dan tolong betulkan di bawah yang bahasa Melayu, di ejaan yang dieja dalam bahasa Melayu, dieja hubbad dunia itata. Hubbad dunia itata. Ejaannya lam itu ada sukun, iltata. Iltata qalbuhu. Tuan-tuan tambah sukun saja, tanda mati saja dekat lam. Minha bisalasin, syughlul la yanfakku ana'uhu wa amalun la yablughu muntahahu wa hirsun la yudraku ghinahu wa dunya talibatun wa matlubatun wal akhiratu talibatun wa matlubatun faman talabal akhirah. Ya, kalau kita baca man talaba berhenti kat situ tak apa, tapi kalau kita sambung alif itu ada sukun, ada mati sebenarnya. Faman talabal akhirata, begitu bacaannya. Faman talabal akhirata, talabat hud dunya hatta
yastawfiya minha rizqahu wa man talabad dunya talabathul akhiratu. Sama juga, talabathul akhiratu. Boleh nah tuan-tuan? Dapat nah? Saya baca, tuan-tuan kalau nak bubuh baris pun bubuh, tak mau bubuh baris pun tak apa. Yang dah tiara tak ada masalah. Kalau kita baca talabathu akhirah, tak berapa nak kena, sebab dia mesti disambung. Kalau tidak, makna dia terhenti, tergantung. Talabathul akhiratu hatta ya'tiyahul mautu fayakhudhahu baghtah. Boleh tak baca baghtatan? Boleh, tak ada masalah. Tapi ni sebab kita dah berhenti baca baghtah. Kalau ada lagi ayat selepas baghtatan, boleh sambung baghtatau wa apa-apalah. Baik begitu. Bila dah berhenti, fayakhudhahu baghtah. Kadang-kadang tuan-tuan tengok dekat ejaan bahasa Melayu dia, saya sedikit kecewa lah. Sebab bila kita mengeja bahasa Arab ke bahasa Melayu, kadang-kadang sebutan kita lari. Dia tak jadi Arab, dia jadi bahasa wallahu alam. Kalau tuan-tuan tengok, yablughu muntahahu wahir syun. Wahir syun. Kalau syun, huruf apa dengan syun? Ustaz Soleh. Kalau hir syun, dia je dalam bahasa Melayu. Hir syun, huruf apa? Huruf shin. Wahir, sedangkan perkataan asalnya adalah sad. Wahir sun. Di sini dieja dengan wahir syun, maka di situ huruf shin. Shin sudah diganti dengan huruf sad, lari makna. Tapi tak apalah, bagi yang dah biasa dengan perkataan ini, alhamdulillah lah. Yang tak biasa tu, bila dapat hari ni, boleh perbetulkan, eja balik, buang H dia. H tu buang kalau dapat lah. Wahir sun. Macam mana nak eja sun? Tuan-tuan eja sendiri, tuan-tuan nak faham. Bagi tuan-tuan yang faham. Baik, Abu Ubaidah Al-As'adi ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, siapa yang telah meresap dalam hatinya cinta dunia, maka terikat harinya dengan tiga perkara lah. Siapa-siapa sahaja yang dalam hatinya meresap cinta kepada dunia, maka kehidupannya terikat dengan tiga perkara. Itu maksud dia. Apa dia tiga perkara ni? Yang pertama, kesibukan yang tidak akan terlepas kesukaran.
Yang kedua, angan-angan yang tidak ada hujung pangkalnya. Yang ketiga, kerakusan yang tidak dapat mencapai kekayaan atau kecukupannya. Semalam ustazku ada sebut, dalam tubuh badan kita ini Allah letakkan satu makhluk namanya roh. Roh adalah satu makhluk yang unik, yang Allah reka, yang Allah cipta, Allah bagi duduk dalam sini. Duduk tang mana? Tang kepala ke, tang telinga ke, tang hidung kah nyawa, tang hati kah roh, tang tapak kaki kah roh, kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Saat mana nak tahu roh ada ke tak ada? Kita tengok ketika mana orang yang sakit, ketika ghar-ghar, ketika nyawa duduk di ghar-ghar, atau orang yang sedang sakit sakaratul maut, kita tengok macam mana roh tu keluar. Boleh tahu kan? Kita tengok kaki dia. Kaki dia nampak pelik. Dia kaki, mula daripada kaki, pegang panas, pegang suam, lama-lama sejuk, dia naik ke lutut, naik ke atas sampai ke telinga. Kita tengok telinga pun jatuh. Nampak orang yang biasa tengok, dia nampak lain. Saat itu kita nampak bagaimana roh nak keluar. Ya, kita nampak bagaimana makhluk yang nama roh yang Allah reka tadi, dia akan keluar daripada tubuh badan. Sebab itu ketika Nabi SAW ketika nak wafat, datang malaikat yang nak cabut nyawa Nabi. Malaikat tu dia berkata dekat Nabi SAW, wahai Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu sekarang. Sekarang ni Allah telah memerintahkan aku untuk cabut nyawa kamu daripada anggota badan. Nabi SAW kata, silakanlah jalankan perintah kamu, wahai malaikat. Malaikat berkata pada Nabi SAW, wahai Nabi, aku akan cabut nyawa kamu dengan cara yang paling lemah lembut. Aku akan cabut, keluarkan roh daripada jasad kamu, wahai Nabi SAW, dengan selemah-lemahnya, dengan selembut-lembutnya. Nyawa roh kamu itu akan aku keluarkan daripada tubuh anggota kamu, wahai Nabi. Muslimin, muslimat, walaupun malaikat berkata pada Nabi SAW nak cabut roh daripada tubuh jasad Nabi dengan lembut, dengan lemah lembutnya perbuatan malaikat itu, tetapi apa kata Nabi SAW? Semua sahabat tengok, semua sahabat nampak, berpeluh badan Nabi SAW, berpeluh keluar, berpeluh tuan-tuan. Itu Nabi SAW ketika mana nak wafat, dicabut oleh malaikat, nak keluarkan roh daripada jasad Nabi, orang yang paling mulia di atas muka bumi Allah ini.
dimuliakan penduduk langit dan bumi. Itu pun Nabi badannya berpeluh. Ini kan kita, itu Nabi SAW berpeluh. Ini kita umat. Itu roh, tuan-tuan muslimin muslimat. Manusia kalau tak ada roh, bukan nama manusia lagi dah. Itu namanya mayat. Sebab kita ada jasad, ada tubuh badan, ada roh dalam tubuh badan kita, kita dipanggil manusia. Dalam agama Islam juga, agama Islam dia pun ada roh. Agama Islam kita anuti ini pun sebenarnya dia ada roh. Bagaimana roh Islam itu? Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau tak mari solat, kita tak mendirikan solat, tidak keluarkan zakat, tidak berpuasa, tidak membuat kebaikan pada agama Islam, kita tidak bersama-sama membantu agama Islam, maka Islam itu rohnya tak ada. Islam, satu jasad Islam yang Allah reka dengan cantik, tetapi solat kita tak buat, kebaikan, sedekah, haji dan sebagainya untuk menguatkan roh Islam itu kita tak laksanakan, maka Islam itu tidak hebat. Sebab tu orang tidak nampak kehebatan, kecanggihan Islam yang Allah reka kepada kita. Orang tak nampak. Semalam ada seorang sahabat, dia kena batu karang. Ada seorang sahabat, lama, sebulan 2 bulan ni dia kena batu karang. Muda, tua pada saya 2 tahun saja. Saya 37, dia 39. Senior saya di Maktab Mahmud dulu. Dia kata, "Pakku, ana kena penyakit batu karang. Ni malam ni ana boleh type dalam laptop ni," dia kata. Sebab apa? Sebab dia ada buat satu amalan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia berzikir dengan, dia berwirid dengan zikir ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sentiasa dia berwirid dengan wirid ni. Dalam 2-3 hari ni dia kata, "Pakku, alhamdulillah petang tadi anak kencing keluar habis batu." Subhanallah, dia kata, betapa hebatnya kekuatan yang Allah campakkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin dia ikhlas, dia berdoa pada Allah. Ini yang dikatakan roh kuat, roh hebat, roh mantap. Bila kita ikhlas pada Islam, pada agama Allah, roh Islam itu hebat dan Allah campakkan bantuan pertolongan kepada hamba-hamba dia. Itu semalam, tuan-tuan, yang saya sebut mengenai roh. Dan hari ini satu hadis lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai manusia 3 perkara. Yang pertama, kesibukan yang tidak akan terlepas kesukarannya. Ya, kita boleh tengok zaman sekarang, kita semua sibuk. Yang suami keluar kerja pukul 5 pagi, tak dan dah semayang subuh. Semayang subuh di tengah jalan. Jangan semayang subuh tengah jalan lah, tuan-tuan. Semayang subuh
tepi jalan. Semayang tengah jalan kereta belah mampus. Semayang tepi jalan. Jangan duduk semayang tengah jalan, bahaya. Isteri pukul 6 keluar, tak dan pun selisih dengan isteri, dengan suami, tak dan nak selisih. Sibuk nu nak pergi flight pukul 7. Suami isteri masing-masing sibuk. Urusan apa? Urusan dunia. Urusan apa? Urusan projek. Urusan apa? Urusan mesyuarat. Apa kesan dia? Ni kesibukan yang tidak akan terlepas kesukarannya. Apa kesan pada tadi? Kesan suami isteri langsung tak bertegur, langsung dia laki bini suami isteri ni tuan-tuan pun dah tahu. Bila tak bertegur siapa 2-3 hari ni dia pelik. Cuk, tengah-tengah tu orang lain pergi tegur, perempuan lain pergi tegur, habis. Kena jaga. Sama juga isteri kita pun tuan-tuan. Kita duk buat tak tegur dia, ya, ada seorang pula masuk tengah-tengah, duk senyum apa semua, lekat, mesti lekat. Ini yang terjadi. Masalah anak-anak kita, anak remaja kita sekarang yang baru-baru kahwin, ini masalah yang terjadi. Sebab tidak ada komunikasi yang baik di antara suami dan isteri. Dan kesannya yang paling besar adalah kepada anak-anak, kepada anak-anak kita. Saya bila mengajak di SK Taman Samudra, saya mengajak ada satu kelas yang hujung sekali. Kelas hujung ni tuan-tuan, dia main sekolah, semata-mata main sekolah, nak jumpa kawan-kawan saja. Bukan dia nak mengaji, tak. Pada dia matematik, sains, apa semua tu dia tak mau. Bila kita masuk, ustaz masuk, dia seronok. Seronok kenapa? Sebab kita cerita Nabi, kita cerita Rasul, cerita dosa, cerita pahala, cerita mengenai akhirat, syurga, neraka, dia suka. Ustaz, kita tak usah mengaji lah dalam buku, Ustaz ceritalah. Hari-hari larat ke? Setahun nak cerita kat dia. Tapi ini yang anak-anak kita nak, dia dahagakan. Sebenarnya saya tanya, kaki pukul tuan-tuan, budak darjah 6 isap rokok depan sekolah. Darjah 6 jantan lah, isap rokok depan sekolah. Dia tak takut langsung. Kita tanya, Amin, mak ada tak? Mak ada? Ayah ada? Ada. Tapi mak dengan ayah cerai. Ayah duduk mana? Ayah kahwin lain, duduk Sungai Besi. Mak duduk sini. Mak pun tak dan jumpa dengan anak-anak. Dia bangun pagi nak pergi kerja, dia keluar malam, balik pagi. Tak dan sempat nak sembang, tinggal duit atas meja. Nak duit minta mak. Saya duit tak ada masalah ustaz. Tapi apa yang saya nak ni luahan hati anak. Apa yang saya nak ustaz? Saya nak kasih sayang mak dan ayah. Kasih sayang mak dan ayah. Tu anak-anak kita. Quran tak usah cerita, tak reti baca. Tak reti. Mengaji Quran dah Amin. Tak pernah mengaji ustaz. Bayangkan anak yang sudah 12 tahun langsung tidak pernah mengenal ayat-ayat Allah, tak pernah mengenal, tak pernah tengok Al-Quran, bagaimana nak baca Al-Quran, tak pernah, tak reti. Anak ini akan membesar dengan apa? Anak ni nak besar dengan apa anak-anak ini akan besar? Saya panggil dia, Min, waktu rehat mai jumpa ustaz kat bilik. Ustaz nak ajak mengaji.
baca Iqra. Mula Iqra satu lah, takkan nak mula terus Al-Quran, tak boleh. Saya ajak bolehlah takat Iqra 2, dan saya cabar dia, lepas kamu keluar daripada sekolah ni, masuk sekolah menengah, ustaz jumpa kamu lagi sekali, ustazku nak dengar kamu amin yang nakal ini, walaupun nakal sembahyang jangan tinggal, Quran boleh baca. Baru ni saya chatting dia dalam internet, dia tak buh nama dia Amin, dia buh nama dia Haji Yaakob. Dia buh nama dia Haji Yaakob. Kita pun Haji Yaakob mana ni? Rupanya saya Amin ustazku. Sekarang saya sudah boleh baca Iqra 6. Lega rasa. Lega rasa. Jadilah Iqra 6 boleh baca, jadilah. InsyaAllah yang boleh baca Iqra 6 ini, dia boleh merangkak-rangkak baca Al-Quran. Boleh insyaAllah. Rasa dah lewat lah. Allahu Akbar, tak ada nak, tak masuk satu. InsyaAllah kita ada masa lagi insyaAllah. Kita sambung esok pagi insyaAllah kalau ada masa lagi. Allah bagi umur saya panjang, umur tuan-tuan panjang, kita akan bertemu lagi insyaAllah. Wa qala musannifu Abu Syekh As-Samarqandi Abu Ubaidah Al-As'adi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fid daraini amin, wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma barik alaina ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.